A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahil qail wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, yang bermaksud sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu ada ayat-ayat penyembuhan, ada ubat yang merupakan rahmat kepada mereka yang beriman. Alhamdulillah, pada malam ini, pada pagi ini kita sempat sekali lagi bertemu dalam sesi kuliah ilmu kita. Pak mana ada depan saya ni adalah mereka yang tak ada kerja iaitu orang yang pencen, orang yang ada kerja, dia bergegar tempat kerja. Kita ni Tuhan bagi kesempatan, dah berlalu dah, padahlah cari dunia ni. Kamu adalah manusia yang paling bijak, kerana apabila pencen boleh mari sembahyang subuh, boleh mari bertadarus, boleh mari bertafakkur Al-Quran di masjid. Tapi berapa ramai di luar sana sudah pencen, masa ni duk jogging lagi, masa ni duk tidur lagi. Maka mereka itu adalah orang yang rugi. Dan bahkan ada lagi yang sibuk bekerja, tak habis-habis kerja. Kerajaan pun disuruh kita pencen. Umur 60 ni kalau kerja pun tak ada kualiti dah, suka terlupa, mengantuk di pejabat. Sebab tu dia suruh pencen. Tapi ramai yang masih bekerja. Tuan-tuan, hidup kita ini kalau umur 60 kita tak kaya lagi, usah dikejar dunia ini. Kamu tak dan dah nak kejar kaya. Kerana orang kaya ni sempat dia orang muda dan menjadi kaya sebab dia kuat. Betul tak? Kita ni syukurlah dengan apa yang ada. Maksud saya, syukurlah hak pencen duk masuk setiap bulan, pandang dah. Anak pula lo kerja bagi duit ke kita, insya-Allah. Jadi bila kita berada pada pagi ini, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang berada di hadapan saya pada pagi ini adalah mereka yang sihat. Mereka yang sihat. Kalau sakit tak boleh mari kuliah subuh ni. Kalau sakit tak boleh nak mari. Cuma biasalah darah tinggi, kencing manis sikit-sikit tu ada. Itu biasa. Yang penting kita ada kekuatan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semalam kita membincangkan husnul khatimah, kita kena ingat bahawa husnul khatimah tu juga kata ulama, makin tua kamu makin sihat, makin seronok buat ibadat. Kita ambil contoh yang paling dekat, sakit lutut sudahlah. Orang sakit lutut nak buat ibadah pun tak seronok. Hari Jumaat, sembahyang sunat, sejadah pagi-pagi, Tok Imam baca panjang, kita bergelisah dah, berapa lutut sakit, tak seronok dah. Jadi pada pagi ni kita kena tahu bahawa penyakit yang kita alami itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Semalam kita bincang bab saka baka ni, pagi ni kita nak bincang tentang penyakit hospital, darah tinggi, kencing manis, jantung, batu karang, gout, stroke, buah pinggang. Maka selain daripada kita makan ubat hospital, ubat yang paling hebat ialah doa. Doa ni ubat. Tidak ada siapa yang boleh mengubah umur kamu supaya panjang kecuali doa. Maka berdoalah. Nabi Ayub, penyakit dia tuan-tuan dan puan-puan, kena bara tahap 4 berulang. Kalau pergi hospital tahap 4, hospital tolak dah. Tapi dengan izin Allah, doa Nabi Ayub boleh menyembuhkan penyakit dia. Doa dia, berdoa kepada Allah, boleh sembuh penyakit. Dalam tafsir Qurtubi mengatakan bahawa Nabi Ayub ni kena penyakit barah tahap 4, kena dalam kepala. Tengok surah Al-Anbiya. Dalam tafsir itu menceritakan kepada kita bagaimana hebatnya sakit Nabi Ayub ketika mana dia sujud
Dia sujud lama Nabi Ayub ni, sampai ulat dalam kepala dia tu boring, jatuh atas sejadah. Jatuh atas sejadah, ngungak duduk atas sejadah. Malaikat tengok terkejut. Ya Allah, sakit Nabi Ayub ni, aku tak tahu rupa-rupanya berulat dalam kepala, jatuh atas sejadah ni. Maka malaikat kata, aku nak tunggu tengok apa yang Nabi Ayub akan buat lepas ni. Kata malaikat, yang pastinya Nabi Ayub tindak ulat tu mati. Tiba-tiba sudah sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi Ayub tidak berdoa, Nabi Ayub tak pergi tasbih. Benda yang pertama Nabi Ayub buat ialah ambil cepat-cepat ulat atas sejadah itu, sumbat masuk dalam kepala dia balik. Sumbat masuk balik. Okey, kita berhenti sekejap. Dia ambil ulat, sumbat masuk balik. Hari ni di SKL, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang kena kecil manik, berulat kaki, orang yang kena kecil manik, potong kaki, buruk kaki, ubat yang paling hebat hari ni ialah ulat. Terapi ulat. Tapi tak timbul nama Nabi Ayub dah, timbul nama orang putih tu, terapi ulat. Padahal Nabi Ayub yang menerokai dalam kisah ni. Rupa-rupa ulat ni, dia makan daging-daging yang buruk. Tinggal habis daging buruk, dia akan tinggal daging yang boleh tumbuh balik. Ini hebat. Maka Nabi Ayub ambil ulat, bubuh dalam kepala dia balik. Malaikat duk tengok. Malaikat kata, Masya Allah, Ayub ni, aku ingat kau sudah semayang bunuhlah ulat tu sebab dia penyakit dalam kepala. Tapi Nabi Ayub putih ulat bubuh dalam kepala. Lalu malaikat naik jumpa Allah. Dengar cerita ni, saya nak ijazah ayat ni. Ada benda saya nak beritahu lepas ni. Malaikat naik jumpa Allah. Malaikat kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, aku tengok hamba-Mu yang bernama Ayub di langit dunia sana. Ya Allah, sakitnya begitu hebat. Aku tengok dia sudah semayang tadi, sujud keluar ulat, dan dia ambil ulat bubuh dalam kepala balik. Lalu Allah tanya malaikat, hei malaikat, aku bukan ujimu, aku uji Ayub. Yang mu susah-susah ni pasal apa? Ni tafsir Qutubi ni. Allah kata ke Ayub, Allah kata ke malaikat, kamu tahu tak malaikat, Nabi Ayub tu lama dah sakit. Yang kamu duk susah ni pasal apa? Tuan punya badan tak pernah minta pun dengan aku nak sembuh. Dia boleh menghadapi penyakit yang aku bagi. Malaikat, kalau mu nak tengok Nabi Ayub sembuh, mu balik pesan pada Nabi Ayub, balik bagi tahu Nabi Ayub biar dia berdoa sepatutnya. Nescaya kata Allah, aku akan guna kun fayakun, sembuh penyakit Nabi Ayub. Lalu malaikat pun dalam tafsir Qutubi menyebut ja'abil busyra, malaikat turun berduyung-duyung bagi tahu Nabi Ayub, Ayub, aku dah naik jumpa Allah. Allah dah bagi jaminan nak sembuhkan penyakitmu dengan syaratmu berdoa sepatutnya. Maka dipujuk, dirayu oleh malaikat. Maka Nabi Ayub pun angkat tangan. Maka malaikat pun seronok Nabi Ayub nak minta. Rupa-rupanya Nabi Ayub kata apa? Wa ayyuba idznada rabbahu anni massani yadur. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa penyakit. Allah, malaikat kata tu bukan minta Ayub mengadu. Berapa lama dah muduk mengadu ni? Minta sepatah, Allahumma shfini, ya Allah, sembuhkan penyakit aku. Maka Nabi Ayub pun minta sepatah lagi. Dia kata apa? Wa anta arhamur rahimin, engkaulah ya Allah yang maha mengasihaniku dan merahmatiku. Allah, malaikat kata, rahmat apa Ayub mu sakit ni? Lalu tuan-tuan dan puan-puan, rupa-rupanya dengan doa Nabi Ayub tadi, maka Nabi Ayub sembuh daripada penyakit dia. Nabi Ayub sembuh daripada penyakit dia. Sebab apa? Kerana Nabi Ayub memuji Allah dalam ayat ni. Rupa-rupanya dengan memuji Allah tu boleh sembuh penyakit. Maka saya nak ijazah ayat ni. Yang pertama pada pagi ni, kata ulama, siapa baca ayat ni dia tidak akan kena bara, dan ada bara tahap berapa pun akan sembuh. Dan siapa baca ayat ni, Allah campur antibiotik dalam tubuh badan dia begitu kuat. Ni musim lah ni musim apa ni? Orang duk tutup hidung belaka ni, influenza, takut,
Siapa pun terdedah dengan benda ini, mudah-mudahan kita ada antibiotik daripada langit yang menurunkan penyakit itu dan yang menyembuhkan penyakit itu. Tak tangan kanan, kat dada kiri, ikut saya baca ayat ni. Hak mana ada Quran depan, buka surah Al-Anbiya ayat 83. Tu nak suruh ada Quran depan tu. Al-Anbiya 83. Saya bagi masa 30 saat cari Al-Anbiya 83. Dalam buku semalam pun ada, carilah sendiri muka surat berapa saya lupa. Al-Anbiya 83. Yuk saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, maka Engkaulah ya Allah yang maha merahmatiku dan mengasihaniku. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Okey, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah ya Tuhanku, campakkanlah antibiotik daripada langit ke dalam tubuh badanku ya Allah. Sekiranya aku ada penyakit, sembuhkan ianya. Sekiranya aku tidak ada penyakit, jadikan ayat ini sebagai antibiotik dalam tubuh badanku ya Allah, sebagaimana kau sembuhkan Nabi Ayub daripada penyakit. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Anbiya ayat 83. Carilah. Satu ayat saya bagi pada pagi ni. Ayat yang kedua saya nak bagi pada pagi ni juga bukan ayat Quran, adalah doa. Yang mana kata ulama, siapa ingat doa ni dia tidak akan kena seteruk, dan dia mati pun bukan sebab seteruk. Tuan-tuan, seteruk ni satu penyakit yang unik. Tak ada ubat di hospital kalau nak kena seteruk, pakai saraf kena seteruk. Kerana seteruk ini dalam bahasa Arab disebut rihul ahmar, angin merah. Siapa seteruk ni? Seteruk ni ialah sejenis jin yang hidup pada zaman Nabi Sulaiman dulu. Ni sejarah dia ni. Masa Nabi Sulaiman dulu, semua jin, iblis, angin, binatang tunduk kepada dia. Satu hari Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah ya Tuhanku, aku syukur padamu, kamu tundukkan aku, jin, iblis, angin, binatang. Tiba-tiba ada satu makhluk menjelma di hadapan dia besar. Dia kata, Sulaiman, aku satu-satunya tak akan sujud kepada kamu. Lalu Nabi Sulaiman tanya, man anta? Siapa kamu? Maka dia kata, ana rihul ahmar, aku adalah angin merah. Kalau aku masuk dalam manusia umatmu dan umat selepasmu, manusia itu akan mati sebelah tubuh. Lalu Nabi Sulaiman pun cabut pedang nak bunuh. Tiba-tiba hilang rihul ahmar. Beribu tahun, akhirnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena rihul ahmar, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Maka Jibril naik jumpa Allah, Allah kirim satu doa, dan kata ulama, siapa baca doa ni dia tidak akan kena seteruk, dan dia mati pun bukan sebab seteruk. Ni depan saya ni omor-omor seteruk ni 60 lebih belaka ni, geng-geng pencin belaka ni.
Ikut saya baca beramai-ramai. Letak tangan kanan kat dada kiri. Tak ada dalam buku, tak ada dalam Quran. Bergema Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min rihil ahmar wa dammil aswad wa da'il akbar. Ya Allah, aku minta perlindungan daripadamu dari penyakit rihul ahmar, yaitu stroke. Aku minta perlindungan daripadamu ya Allah daripada penyakit urat saraf, sendi tulang. Aku minta perlindungan daripadamu ya Allah daripada penyakit 3 serangkai, yaitu darah tinggi, kencing manis, dan jantung. Allahumma inni a'udzu bika min rihil ahmar wa dammil aswad wa da'il akbar. Okey, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhilah aku daripada strok, urat saraf, sendi tulang dan 3 serangkai dengan keberkatan doa yang kami baca di rumahmu yang mulia pada pagi ini. Ya Allah, jagalah tubuh badanku daripada penyakit-penyakit itu. Amin ya rabbal alamin. Niat molek. Panjang ustaz, tak ingat. Tak apa. Hak mana ada darah tinggi, cimani jantung, hak mana ada gaut, sakit saraf, sakit lutut, kamu boleh mari masjid pada pagi ni. Hak mana kena stroke tak boleh mari masjid. Jadi kamu ingat hak stroke sudahlah. Yang mana doa stroke ni mudah, dia serupa dengan doa masuk tanda. Allahumma inni a'udzu bika, sama dah, cuma kamu tambah mirrihil ahmar. Cuba sebut. Kedua, mirrihil ahmar. Ketiga, baca doa masuk tanda, sambung 2 tu. Mirrihil ahmar. Okey, letak tangan kanan semula. Tarik nafas panjang-panjang, niat lepas. Allahumma inni a'udzu bika min rihil ahmar. Cuba baca Allahumma inni. Cantik. Yang kedua, bagus. Yang ketiga, alhamdulillah. Ingat, mudah ingat. Cuma nak betul lah, tak ijazah lagi tu, nak betul bacaan dulu. Dah ingat dah satu bab yang kedua kena betul baru boleh hafal. Cuba sebut ha mirrihi ahmar. Angkat tangan kanan semua, letak di halqum. Bergerak halqum. Mirrihi ahmar. Allahumma inni a'udzu bika
Mirrihi Ahmad. Okay, jatuh tangan sekali lagi saya baca. Nak kata ijazah, tuan-tuan kata saya terima nak amal ni insya-Allah. Allahumma inni a'udzu bika min rihi ahmar wa dammil aswad wa da'il akbar. Ya Allah, aku minta perlindungan daripadamu daripada penyakit Rihul Ahmar, yaitu stroke. Aku minta perlindungan daripadamu ya Allah daripada penyakit urat saraf sendi tulang. Aku minta perlindungan daripadamu ya Allah daripada penyakit tiga serangkai. Allahumma inni a'udzu bika min rihil ahmar wa dammil aswad wa da'il akbar. Okey, saya dengan nama Allah akan menjazahkan doa stroke, doa darah tinggi, cimani jantung, urat saraf sendi tulang kerana Allah Taala sebagai amalan. Saya terima kata, untuk mengamalkannya, terutamanya doa Rihul Ahmar yang berbunyi Allahumma inni a'udzu bika min rihil ahmar. Saya terima amalan ini untuk mengelakkan kami daripada terkena stroke kerana Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ni amal ikhtiar. Mudah-mudahan jangan suatu hari nanti kamu duduk tenganga kena stroke, Allah ruginya aku tak amal. Doa ikhtiar ustaz bagi dulu sayang. Bermula pada pagi ni, setiap kali lepas sembahyang bacalah sekali. Hebat. Boleh salin ke? Boleh ingat ke? Doa masuk tanda campur Rihil Ahmad, jadi doa stroke. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kerana stroke ni satu penyakit yang unik. Siapa kena stroke dalam tanda 3-4 hari je hidup mati. Siapa kena stroke dalam kebun getah, dalam sawit, mati dalam tu juga. Siapa kena stroke atas jadah, atas masjid, nak bangun sembahyang subuh tengah baca Quran, stroke ni hidup lama. Ni tengok keadaan dia kena ni. Bahaya mengikut kajian. Dan kepada mereka yang dah kena minus stroke kecil, angkat tangan. Kena stroke kecil, 1, ada seorang. Seorang, 2 stroke kecil, 3. Ingat, apabila kamu dah kena stroke kecil, stroke besar anytime boleh datang. Na'udzubillah, kita tak nak. So ambillah antibiotik ini. Mudah-mudahan. Yang belum kena stroke, insya-Allah jagalah tubuh badanmu daripada penyakit ini. Kerana penyakit ini tidak bisa membuatkan kamu jadi kuat dan tidak bisa kamu untuk melakukan ibadah dengan sempurna. Ingat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, semalam saya bagi banyak ayat-ayat, pagi ni saya bagi banyak ayat-ayat yang penting kamu amalkan. Boleh? Siapa tak datang semalam? Angkat tangan. Semalam dia tak datang. 1, 2, 3. Tak datang semalam. Kalau tak datang, ramai Orang yang datang semalam dia dapat buku, balik amal lah.
Saya pun bawa tak banyak, saya bawa sikit je, habis dah, minta maaf banyak lah. Sebab saya bukan mari nak berniaga. Kalau nak berniaga saya bawa 1 lori. Saya bawa setiap tempat 5-6 bandar je. Kalau mana ada tu amal lah. Mudah-mudahan. Ada soalan nak tanya? Sila. Soal jawab 7.30 dah. Bagus soalan tu, bagus soalan tu. Ustaz bagi ijazah tadi boleh bagi pada orang lain tak? Boleh, tak ada masalah. Bagilah pada orang lain, insya-Allah. Terutamanya anak beranak kita, isteri kita yang tak mari, suami kita yang sakit, balik bagi doa ni. Bang, duduk depan dia, saya tadi pergi sembahyang subuh, ustaz ijazah ayat abang, saya nak ijazah pada abang, boleh tak? Abang letak tangan kanan kat dada kiri, dia pun letak, kamu pun baca doa ni biar dia ikut, insya-Allah. Ijazah tu turun pula pada dia. Cuma dia berlapik dengan kamu dah lah, bukan direct dengan saya. Soalan seterusnya, jika ada. Dan okey, surah, yes, boleh, tak ada masalah. Lagi soalan? Ya, ada buku semalam ada ayat-ayat ni, ada lah, balik amal. Lagi? Dan satu lagi saya nak bagi pada pagi ni, last. Sebab saya tengok depan saya ni ramai yang matanya kabur, mata kelabu kat tangan. Saya kata dah, semua mata kelabu. Sebab tu saya kata semalam tak dulu puspaka, lampu tak terang. Maka bacalah ayat ni tuan-tuan. Kerana saya baca ayat ni, alhamdulillah, mata saya terang. Tulisan jauh saya boleh baca. Sampai bila kita nak pakai spek? Nak baca Quran pun tak sedap, tinggal spek nak bawa kereta tak boleh. Baca ayat ni. Ayat mana dalam Quran Tuhan cerita seorang Nabi yang menangis sampai buta, hilang anak. Nabi mana? Nabi mana? Nabi Yaqub. Anak yang hilang tu nama apa? Yusuf alaihissalam. Hilang, menangis dia sampai buta. Akhirnya panjang cerita surah Yusuf ni tuan-tuan, cukup seronok. Bila dia jumpa anak dia balik, Tuhan campakkan penglihatan dia. Maka ayat ni tolong amal untuk mata, cerah mata. Tengok kuku semua, kuku. Ibu jari kuku belah ni, bukan belah ni 14 jabat tanah, belah ni untuk terang. Nampak dah kuku kamu tu? Yes, dalam kuku kamu tu ada kuku yang berwarna putih, tengah-tengah. Jumpa dah? Okey, tolong letak hujung lidah pada kuku yang berwarna putih sekarang. Hujung lidah, biar kena kuku warna putih tu. Pejam mata, sapu atas kelopak mata. Macam orang tabligh buat masa azan di masjid. Ni kaedah dia. Ikut saya baca. Ayat tak bagi lagi ni, baru bagi kaedah. Buat lagu tu lah ni. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yawma hadid. Dan pada hari ini aku campakkan penglihatan kamu, lalu kamu mampu melihat dengan tajam. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yawma hadid. Hujung lidah di kuku yang berwarna putih sekarang. Pejam mata, sapu atas kelopak mata, sebut ya Allah ya Tuhanku, pulihkanlah penglihatan aku.
sebagaimana kau campurkan penglihatan kepada Nabi Yaqub alaihissalam dengan keberkatan ayat ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ni mulai surah Qaf ayat 22. Tandalah balik carilah. Surah apa tadi? Qaf, huruf Qaf ayat 22. Nah. InsyaAllah berapa ramai yang pakai spek cerah, berapa ramai yang tak pakai spek, tak pakai spek. Saya baru ni tuan-tuan turun di KLIA daripada Kota Baru. Ambil taksi, tiket, saya tak tahu taksi tu siapa. Saya beli tiket, pergi dekat seorang pokcik nak naik taksi dia, dia peluk saya. Dia ni worry aku, kau dalam hati. Peluk saya, cium saya. Saya kata, pokcik pasal apa ni? Dia kata, Ustaz, dulu saya tak boleh bawa taksi dah, mata saya kabur. Tapi satu hari saya tengok Ustaz satu pagi duduk dalam TV bagi ayat mata. Saya amal ayat tu Ustaz, saya buang spek mata saya cerah. Sekarang saya umur 69 tahun, saya boleh bawa taksi lagi. Ustaz lah orang yang berjasa dalam hidup saya sebab saya ambil ayat di mata saya terang. Saya kata, cik, tu kerja Allah, saya ikhtiar saja. Nak cerita tuan-tuan, mata kita mampu cerah kerana mata kita ni seronok apabila kita baca ayat-ayat Quran yang berkenaan dengan mata. Surah apa tadi? Ayat berapa? Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yawma hadid. Yes, pendek je baca lah. Mudah-mudahan mata kamu tak ada jual di 7-Eleven. Sekali yang Tuhan bagi seorang, kalau rosak-rosaklah, sayangilah mata anda. Mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita dah nak pukul 8 dah. Saya ucap terima kasih banyaklah kepada tuan-tuan yang sanggup mari, sudah mengaji tafsir. Tunggu lagi, itu tandanya kamu mencari husnul khatimah, insya-Allah. Makin tua makin seronok buat ibadat. Macam ayah haji kita, umur berapa ayah haji? Yes, 80, 87. Masya Allah tuan-tuan, 87 hidup lagi je. Bila nak mati je? Tak tahu. Yes, pandai dia jawab tak tahu. Ingat je, tua bukan syarat untuk mati. 87 tuan-tuan. Kamu nama haji apa? Haji apa nama? Muhammad Yasir. Suara jelas lagi, telinga dengar lagi. Tuan-tuan, hormatilah Haji Muhammad Yasir kerana kamu belum tentu hidup umur dia 87 tahun. Betul atau tidak? Yes. Kuat lagi tu, cuma duduk atas kursi je. Bapa sakit lutut, betul je? Sakit belakang. Yang penting boleh mari tu tuan-tuan, mencari husnul khatimah lah tu. Kita jealous dengan dia. Kita nak masa kita tua juga, kita nak cari ilmu macam dia. Betul tak? Tapi boleh hidup lagi. Tak ada dah orang paling tua dia 87. Ada lagi 88, 90. Mana? Ji? 80 berapa Ji? 86 tua dia lagi 87. Tak apa, beza setahun je. Duduk atas kursi juga pakai stocking kerana kamu umur 86, 87. Itulah keadaannya kalau kita hidup. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, rasa dapat ilmu tak kamu pada pagi ni? Dapat ilmu tak? Dapat amalan tak? Yes, cuma satu saya nak minta, tolong balik amal. Tolong balik amal. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bebas daripada penyakit. Dan insya-Allah pada kali yang akan datang saya nak ijazah pula doa-doa penyakit ni. Mudah-mudahan dalam bulan 3 nanti saya ke Seremban balik. Kalau boleh ambil satu bahagian, ambil satu slot, kita buat pula ceramah perubatan Islam. Kalau setuju kita akan bagi tarikh bila-bila tak tahu lagi, dalam bulan 3 insya-Allah. Setuju tak? Insya-Allah. Jadi kepada mereka yang tak datang semalam,
banyak ayat-ayat saya berikan, terutamanya mereka yang ada sakit-sakit sendi, lengah-lengah badan, sakit lutut, sakit belakang, sakit orak saraf, sakit belakang, sakit lutut. Semalam saya bagi tahu dah, tak mari dia tak tahu. Saya bawa sini minyak kuning hitam ni, ada kat luar tu, lu balik sapu tempat sakit, mudah-mudahan. Mana darah tinggi, cimani, jantung, batu karang, gaus, ceruk, buah pinggang tu, barah, resedung, febral, thyroid, migraine, sakit lutut, sakit belakang, prostat tu, jangan lupa saya bagi tahu satu benda yang hebat semalam, iaitu kayu kemuning hitam ni. Tolong balik rendam dalam air, jadi kuning, balik minum, insya-Allah sembuh dengan izin Allah. Kalau dah teruk sangat dah, tak pandang rendam dah, ambil pasu, asah dalam pasu. Macam orang tua dulu, minum air asahan tu, turun mendadak dengan izin Allah lah. Ada kat luar, tuan-tuan tengoklah. Saya ceramah bab perubatan, saya tumpang bawa ubat-ubat tradisional yang berkesan. Mudah-mudahan kita nak buat ibadat seronok. Dan saya nak tanya pada pagi ni, tak sempat buat rawatan semalam, ada nak buat rawatan ke? Orang kita nak tanya sepatah, kalau ada kita tunggu hari ni. Tak ni noh. Ya, saya boleh sekiranya ada yang ada perawatan pasal tadi ada punya bendahari boleh? Tak boleh? Boleh? Insya-Allah. Ada yang ada untuk sesi rawatan pagi ni boleh tak bersama kita sebentar lagi dan rawatan yang kita buat. Okey, terima kasih banyak, jumpa lagi. Rawatan ini tidak berkaitan dengan masalah gangguan sini, santau, sangkut dan ada masalah penyakit-penyakit hospital, yang ada masalah keluarga, yang ada masalah lambat zuriat, yang ada masalah lambat zuriat, lambat jodoh, mungkin ada kaitan dengan gangguan, boleh bersama kita lah. Jadi kepada yang nak buat rawatan, saya nak bancilah sekiranya ada. Kalau tak ada, mungkin kita akan terus ke Siparenggam lah, pasal kita ada program di Siparenggam nanti. Okey, ada tak yang berhajat untuk sesi rawatan? Dan angkat tangan, jangan bersegan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada tak? Okey. Mungkin ada di antara tuan-puan yang segan angkat tangan ya. Okey. Jadi insya-Allah rawatan kita akan buat sebentar lagi. Saya bagi masa 10 minit kepada tuan-puan selepas sesi kuliah ni. Nak pergi tandas ke, nak minum ke. Lepas tu kepada yang nak buat rawatan tu masuk ke dalam. Dan kepada yang tak buat rawatan pun boleh bersama kita kalau nak lihat sesi rawatan kita. Dan kepada tuan-puan yang nak scan, nak cek dalam badan ni ada sihir ke, ada santau ke, ada saka ke, boleh bersama kita. Dan rawatan ni untuk makluman tuan-puan ya. Sekiranya pesakit tidak bersama kita pagi ni, nak buat untuk cucu, untuk anak, untuk suami, untuk isteri, walaupun pesakit tidak bersama kita, boleh tuan-puan wakilkan untuk pesakit tersebut. Jadi saya serah balik pada Datuk lah untuk sesi seterusnya. Terima kasih. Okey, memandangkan kita ada rawatan kali lama-lama, jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tuan-tuan balik apa ayat-ayat saya ijazahkan tadi, insya-Allah. Boleh? Jadi untuk akhirnya, marilah sama-sama kita baca doa, mudah-mudahan ada keberkatan. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ayat-ayat yang dijazahkan kepada kami pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat tersebut boleh menyembuhkan penyakit kami dan menjadi antibiotik ke dalam tubuh badan kami dan memanjangkan umur kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna minkum. Okey, kepada siapa-siapa yang nak buat rawatan, Fani tunggu. Kepada mereka yang
nak bayar buku semalam ke apa ke, ada kaunter di sebelah kiri tu, terutamanya minyak dan kayu semuanya. Tengoklah apa yang tuan-tuan nak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.